Okey, sebelum kita masuk pelajaran dia, kita tengok dulu. Kita tengok movie sekejap. Beberapa minit lah. Okey, ambil pelajaran daripada Samurai Miyamoto Musashi. Okey, ini nak tunjuk tuan-tuan pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu. よって原価を申し付ける。お願いでございます。私への罰はいかなるものでもお受けいたします。何卒私の姉、お銀をお話しくだされ。姉に何の罪がございましょう。お銀を放てば死罪を受けると申すか。はい。おい、高坊。お前さんの説教がどうやら少しはこの若者の心に届いたようだな。高坊、処分はおこと任せじゃ。放免いたすか。さあの、この若者、性根を変えるにはまだまだ。Mengubah sifat. Mengubah sifat, attitude. Yang keras. Sifat yang keras. この白鷺城のお天守に変化の出るという噂のある開かずの間がござるはず。ある。その一間を拝借して竹蔵に幽閉申し付けてはいかがでござるかのう。よかろう。して、その期間は3年。竹蔵、3年の幽閉しかと申し付けたぞ。頼るか、竹蔵。3 tahun tu. 3 tahun dikurung. 人と問わず、暗黒と孤独の3年を生き地獄ぞ。3ヶ月の暗黒。やつ、よう耐えておる。ここが竹蔵の少年。Ceweknya menunggu.よく見よ。よく思え。ここには和漢のあらゆる政権が文化へ捧げた公民。Okay dah. Tempat ini penuh dengan kebijaksanaan dan budaya yang diwarisi dari orang bijak kuno Jepun dan Cina. が詰まっている。ここを暗黒像として住むのも、光明像として暮らすのも、ただお主の心にある。
兵を知る者は動いて惑わず、上げて9節。Pelajari itu dah. Dia yang mengetahui tenteranya tidak akan kehilangan jalan atau objektif. 故に曰く、彼を知り、己を知れば、勝ち、すなわち危うからず。天を知り、地を知れば、勝ち、すなわち、全うすべし。Lihat war tu. Sun Tzu. Knowledge that. Tuan-tuan kena perolehi ilmu kalau nak berjaya dalam sesuatu yang kita nak tempuhi. 3 tahun dia belajar itu dalam gelap sebelum dia menjadi seorang yang hebat. Miyamoto Musashi. Satu lagi video. One more video. Musashi-ka! 小次郎よな。武蔵！遅れたか？策か？いずれにしても兵取だぞ。常に恋に約束の時をたがえて、敵の虚をつくことは汝のよく用いる兵法だ。しかし今日はその手に乗る感じでもない。いざ来い、武蔵！小次郎を破れたり！何？今日の試合はすでに勝負があった。汝の負けと見えたぞ。黙れ！何をもって？勝つ身であればなんで鞘を投げ捨てたか。鞘は汝の天命を投げ捨てた。たわごと、もしや小次郎、散るか。早散るを急ぐか。来い！おー！天佑だ。宮本武蔵、生涯二度と会えぬ敵であった。Okay, cukup lah. What do you learn from that? The strength of the mind. Okay, so malam ni kita cerita pasal perjalanan seorang perwira, seorang pahlawan
menjadi raja dengan lebih 50,000 pengikut. Kita nak mulakan satu perjalanan. Tuan-tuan kena bayangkan sebagai seorang perwira lah, sebagai seorang pahlawan. Along the way, tuan-tuan kena timba ilmu. Dalam perjalanan itu, tuan-tuan kena timba ilmu, tingkatkan ilmu, apa saja ilmu yang penting. Dengan tujuannya tuan-tuan perlu memiliki pengikut. You gonna build pengikut minimal 50,000 orang. Okay, from nothing, daripada tidak ada pengikut langsung, tuan-tuan akan berjalan mengembara. As time goes by, perlu tuan-tuan membesarkan tuan-tuan punya followers, pengikut, followers. Okay, sampai lebih 50,000 orang. Berapa lama? Doesn't matter berapa lama. Kalau boleh 2 tahun. Okay, kalau boleh 2 tahun. Okay. 2 tahun tempoh tuan-tuan nak kumpul 50,000 pengikut itu. And you marry the princess. At the end, you marry the princess. Okay, jadi perjalanan kita ambil cerita yang tadi tu. Samurai. Perjalanan seorang perwira, seorang samurai menjadi shogun. Kalau di Jepun yang berkuasa tuan-tuan bukan maharaja tu. Bukan maharaja yang berkuasa. Yang berkuasa ialah shogun. Walaupun dari segi status, maharaja tu yang paling tinggi, tapi dari segi kuasa politik, shogun yang pegang kuasa politik. Macam kita lah di Malaysia sekarang kan. Yang berkuasa sebenarnya bukan raja. Yang berkuasa ialah parlimen. Parlimen tu yang berkuasa. Okay, tapi raja-raja sebagai yang di paling atas lah. But they are not really the pegang power kan. Sama juga di Jepun macam tu. Okay. Maharaja paling tinggi tapi yang pegang kuasa shogun. Shogun Tokugawa tu kan. Okay, jadi kita nak perjalanan seperti itu. Umpama ibarat tu ini ibarat lah. Okay, supaya tidak boring tuan-tuan. Jadi kita sibuk akan explain cara yang berbeza. Tapi pelajarannya sama juga. Tapi cara berbeza. Okay, perjalanan yang pertama, tuan-tuan perlu melalui satu jalan. The first route. The first route itu, tuan-tuan kena jadi seorang pahlawan yang biasa. Okay. Samurai yang tidak ada dia punya master. Itu dipanggil Ronin. Ya, Ronin tak ada dia punya master. Tak ada dia punya daimyo. Okay, jadi nak jadi Ronin itu tuan-tuan perlu bayar RM250. RM250, 49.95. Okay. Di bulan yang pertama. Ada 2 cara tuan-tuan nak bayar bulanan ke nak bayar tahunan. Kalau nak bayar bulanan tuan-tuan bayar RM250. After that, setiap bulan tuan-tuan bayar RM55. Nak jadi Ronin kan? Atau tuan-tuan boleh bayar sekali setahun. Kalau sekali setahun bayar RM700. RM700, $139.95 kalau dolar. Tahun kedua bayar 500. Tahun pertama 700, tahun kedua 500 dan tahun seterusnya 500 lah. Sekali setahun. Okay, itu perjalanan yang pertama, the first
the first route lah, the first adventure. Okay, nak jadi pahlawan biasa saja. Okay, pahlawan Ronin lah, Ronin dipanggil. Samurai yang tak ada master. Ini ibarat tuan-tuan. Ini ibarat ni. Ini jangan tuan-tuan cerita benda ni dengan syarikat pula kan. Mana cerita Ronin-Ronin ni? Lepas itu tuan-tuan berjalan lagi, sambung perjalanan yang kedua. Selepas tuan-tuan menjadi Ronin, tuan-tuan menjadi samurai. Samurai adalah pahlawan yang ada master dia. Okay. Nah, tuan-tuan menjadi trainer kepada 2 orang samurai. Tuan-tuan menjadi trainer kepada 2 orang Ronin itu. Okay, you train 2 people. 2 pendekar yang tuan-tuan train. Nah, maksudnya tuan-tuan sponsor 2 orang lah. Okay, you recruit 2 people. 2 samurai. Menjadikan tuan-tuan berstatus pahlawan bronze. Samurai bronze. Jadi pangkat bronze lah. Tuan-tuan menjadi berpangkat bronze. You need to teach 2 people. Kenalkan 2 orang, ajar 2 orang, bimbing 2 orang, latih 2 orang. Macam mana nak pergi berperang? Menjadi samurai. Okay. Itu perjalanan yang kedua. Nah, perjalanan yang ketiga, tuan-tuan sambung lagi. Naikkan status tuan-tuan. Kalau tadi 2 orang yang tuan-tuan train, now tambah 1 orang lagi. Jadi ada 3 orang yang tuan-tuan train. So ada anak murid. Ada anak murid 3 orang. Okay. Jadi 3 orang itu juga tuan-tuan, dia juga mengajar dia punya murid. Okay. Jadi 3 orang itu di dalam kumpulan masing-masing. Dia ada dia punya kumpulan masing-masing. Jadi setiap itu kita panggil grup. Ini clan. Your clan. Clan apa ni? Clan Miyamoto ke? Kan? Clan Suzuki ke Yamaha ke? Ada clan dia. Okay? Ada dia punya kelompok dia. Kelompok. Jadi ada 3 kelompok. Dalam kelompok itu ada pahlawan bronze. Okay? Dalam kelompok itu ada pahlawan bronze. Tidak kisah dia direct atau indirect. Okay, pahlawan bronze tu, ingat pahlawan bronze dia melatih 2 orang. Okay. Jadi pahlawan bronze tu tidak penting di level keberapa. Sama ada tuan-tuan yang direct latih dia atau indirect latih dia. Boleh juga. Tetapi berbeza grup. Berbeza clan, berbeza kelompok. Jangan satu kelompok aja. Okay. Jadi 3 kelompok itu ada bronze. Ada pahlawan bronze. Ingat pahlawan bronze dia train 2 orang. Jadi itu perjalanan ketiga. Perjalanan yang ketiga, tuan-tuan. Okay. Nak jadi raja ni kan, nak kahwin tuan puteri. Nak jadi raja, nak kahwin tuan puteri. Okey, kalau itu tuan-tuan tidak dapat buat cara yang kedua. Jadi dia ada 3 laluan, tuan-tuan. Nak jadi silver ni dia ada 3 cabang laluan. Okey. Laluan ini boleh, laluan kedua boleh, laluan ketiga pun boleh. Mana-mana satulah antara 3 laluan. Ini yang pertama ni laluan pertama. Okay, lahirkan 3 bronze. Laluan kedua, tuan-tuan boleh juga cara ini, tuan-tuan sponsor 10 orang. Tuan-tuan latih 10 orang samurai. Kan? 10 orang samurai. Okay,
Dan dalam tuan-tuan punya sekolah tu, sekolah samurai kan. Okey. Tuan-tuan ada 20 orang. 20 orang pahlawan. Dalam tuan-tuan punya sekolah samurai itu ada 20 orang semuanya. Tuan-tuan latih 10. Tuan-tuan latih 10. Boleh juga tuan-tuan jadi silver. Tuan-tuan juga digelar pahlawan samurai silver. Itu cara kedua, laluan kedua. Nah, laluan yang ketiga, kalau tuan-tuan nak guna yang ketiga pun boleh. Ialah tuan-tuan sponsor semua 20 orang tu. Tuan-tuan latih 20 orang. Directly. Semua belajar dengan aku. Aku latih semua yang 20 orang ni. Maknanya tuan-tuan sponsor lah. Tuan-tuan sponsor 20 orang direct. Jadi juga pahlawan silver. Jadi ada 3 cara nak jadi pahlawan silver. Mana-mana satulah yang tuan-tuan rasa senang nak buat. Selesai perjalanan yang ketiga. Bila tuan-tuan dah capai silver, tuan-tuan dah selesai the third journey. Perjalanan yang ketiga itu dah selesai. Sambung lagi perjalanan yang seterusnya, yaitu perjalanan yang keempat. Perjalanan keempat, tuan-tuan nak capai status pahlawan gold, pendekar gold, harimau emas. So dia ada 3 laluan juga. Ada 3 laluan nak jadi pahlawan gold tu. Cara pertama ialah tuan-tuan latih 3 orang dalam 3 clan, dalam 3 kelompok. Pastikan ada silver. Pastikan ada pahlawan silver di setiap kelompok itu. Yamamoto, Suzuki, Yamaha kan. 3 kelompok tu. Setiap kelompok ada silvernya. Ada pendekar silvernya di situ. Tidak kisah level 1 ke, level 2 ke, level 3 ke, tidak apa. But separate clan. Dia puak yang berbeza. Dan total kumpulan kita itu campur semua ada 100 pahlawan. Ada 100 samurai. 100 samurai. Dalam tuan-tuan punya leadership tu kan. Aku ada 100 samurai ni kan. Boleh pergi perang ni. Maka jadilah tuan-tuan berpangkat gold. Pahlawan samurai gold. Ini cara pertama. Ini cara pertama. Kalau yang ni tuan-tuan tidak boleh buat cara kedua. Cara kedua ialah tuan-tuan latih 30 orang. Directly tuan-tuan latih 30 orang. Total semua dalam tuan-tuan punya samurai itu ada 100 samurai. 30 yang tuan-tuan latih directly. You sponsor directly 30. But in your team ada 100 orang samurai. Walaupun tidak ada pahlawan silver, dalam tu tak ada silver, tidak apa. Tidak apa. Janji engkau sponsor 30, dalam tu ada 100, engkau gold juga. Ini cara yang kedua. Nah, cara yang ketiga ialah tuan-tuan sponsor lebih 4 grup. Minimum 4. 4 atau lebih lah. Minimum 4. Tuan-tuan sponsor 4 atau lebih orang.
Jadi ada 4 kelompok ataupun lebih. Setiap kelompok itu tuan-tuan boleh ambil maksimanya 30 orang. Dalam setiap klan tu, kan, tuan-tuan boleh ambil 30 orang maksima untuk kira yang 100 tu. Jadi kalau 30 maksimum bermakna tuan-tuan ada 120. Kalau 4 kumpulan. Okay, sebab tu dia minimum 4. Kalau 3 tak boleh tuan. Kalau 30 kali 3 baru 90. Tidak cukup kan. Jadi maksimum minima pun mesti ada 4 grup. Jadi ada 4 grup ninja ke, grup apa ke, campur-campur 4 kan. Ada 100 pahlawan dalam tuan-tuan punya tim total maksimum 30 per grup, maka jadilah tuan-tuan berpangkat pahlawan gold. You become a gold. Okay. Now ini yang paling senang tuan. Cara yang ketiga ni yang senang. Sebab tidak diperlukan tim kita tu berpangkat silver, tidak perlu. Okay, silver ke bronze ke dia tidak perlu. Yang penting total ada 100 dan satu tim itu tidak boleh lebih daripada 30. Kalau lebih yang diambil 30 je. Untuk kira apa? Untuk kira pangkat. Bukan kira bonus. Kalau bonus kira semualah. Ini kira pangkat tuan-tuan. Nak kira pangkat. Bilangan grup itu kita boleh ambil 30. Okay, bukan kira bonus, kira pangkat. Satu grup 30, 30, 30. Tidak boleh lebih 30. Okay. Kalau dicampur semua ada 100, maka kita layak dipanggil pahlawan gold. Pahlawan pendekar harimau emas. Okey, so itu perjalanan yang keempat. Terus lagi perjalanan yang seterusnya. Perjalanan yang kelima. Perjalanan yang kelima. Perjalanan kelima ini kita nak mencapai status pahlawan platinum. So nak capai platinum tuan-tuan ada sama 3 laluan. Laluan yang pertama, tuan-tuan ikut jalan di mana tuan-tuan perlu lahirkan 3 pahlawan gold. Di kelompok yang berbeza. Okey, tidak kisah level berapa, tapi berasing. Kelompok yang berasing. Ada pahlawan gold sana, Yamamoto ke siapa ke. Okey. Yang penting dalam grup itu ada 1 orang pahlawan gold. Jadi ada 3 grup, 3 gold. Dan total bila dicampur semua tu, 3 kumpulan tu ada 500 orang pahlawan. Okay? Jadi ada 500 samurai di bawah tuan-tuan punya pimpinan. Kan? Okay? Ada 500 orang. Maka jadilah tuan-tuan pendekar platinum. Kalau yang ni tuan-tuan tidak boleh buat cara yang kedua. Cara kedua ini tuan-tuan sponsor 100 orang. 100 people directly you train these people. Kan? Latih secara direct 100 orang samurai. Tuan-tuan jadi sensei lah, sensei. Di dojo. Sensei samurai. 100 orang yang tuan-tuan train. Total dalam dojo itu ada 500 orang samurai. Maka jadi juga tuan-tuan seorang pahlawan platinum. Okay, cara yang ketiga, ini agak senang sikit berbanding yang dua tu. Okay.
Minimum 4. Okay, minimum 4 grup. Maksudnya sponsor minimum 4 orang. Setiap grup itu tuan-tuan boleh ambil 150 orang. Setiap klan, setiap kelompok maksima yang tuan-tuan boleh ambil ialah 150 orang samurai. Tidak boleh lebih 150. Okay. Dan bila dicantum semua, dihimpun semua, cukup 500 orang. Satu grup 150. Bila dicantum semua menjadi lebih 500 orang. Okey, jadi minimum 4 orang, 4 grup lah tuan. Satu grup 150, kalau 4 grup kan 100 berapa tu? 600. Kan? Kalau 4 grup 600 kan. Jadi cukuplah. Cukup 500 orang samurai. Okey, jadi minima pun 4 grup. Tuan-tuan kena bina 4 grup. Satu grup maksimum 150. Jadi ini cara yang ketiga. Laluan ketiga untuk jadi pahlawan platinum. Okey. So ini challenge juga ni tuan-tuan. Nak capai platinum ni challenge ni. Dia punya apa nama? Satu challenge lah. Bukan senang. Okay? Sebab apa? Kita kena lawan dengan bilangan yang tidak maintain. Kan kita kena lawan tu yang tidak maintain kan. That's why I'm fighting. Kenapa Sifu remind setiap hari tu? Sebab Sifu berlawan ni tuan. I'm fighting. Fighting what? Dengan sifat yang tidak maintain tu. Dengan perangai manusia yang tidak maintain tu. Jadi I'm fighting like a samurai. That's why I keep on reminding every day. Nah, kita ni tinggal 1 hari lebih saja lagi. Besok last day. Besok last day untuk maintain this month. Okay? Jadi siapa yang tidak maintain besok last day sudah tu, bermakna dia dah kena potong lah. Samurai dah libas dia. Kan? Tak ada lagi kau punya metrik lah. God. Remind your friends, remind your team. Buat maintenance. So ini cara yang senang tu. Cara antara 3 cara tu, cara ini yang senang lah. Sponsor ramai. Sponsor ramai dalam satu tim tu tuan-tuan bina dia sampai boleh berikan tuan-tuan 150 orang samurai. Kan campur-campur ada 500, tuan-tuan jadi platinum. Tidak perlu pun ada pahlawan gold kat situ. Tidak perlu. Tidak perlu ada pahlawan gold ke silver ke bronze ke. Tidak diperlukan. Yang penting total ada 500 samurai dan setiap satu kelompok tu ada 150. Maksimum yang kita boleh ambil lah. Okay. Jadi ini perjalanan yang kelima. Dah capai yang ni, teruskan dengan perjalanan yang keenam. Perjalanan keenam ini menjadikan tuan-tuan berpangkat daimyo. Daimyo. Kan? Itu kalau di Jepun daimyo tu itu macam kepala daerah tu, macam ketua negeri tu. Macam menteri lah. Ketua menteri lah. Daimyo tu ketua menteri lah tuan. Dia pegang satu negeri. Daimyo tu. Jadi perjalanan yang keenam ini untuk kita capai pangkat yang kita kejar-kejar itu. Sekurang-kurangnya kalau buat bisnes live good, mestilah capai diamond. Tidak boleh platinum. Bukan platinum yang kita nak capai. Itu on the way. Kan? Dia macam station sajalah. But the real destination yang kita nak capai ialah ini, diamond.
we need to go here. Kita nak jadi ketua menteri, ketua menteri Sabah ke, ketua menteri Pahang ke, kan, ketua menteri Johor ke, ketua menteri. Itu pangkat daimyo. Okey, ada dua laluan dia, tuan-tuan. Ada dua cara. Nak capai daimyo ni, tuan-tuan, ada dua cara. Cara yang pertama, 3 grup tadi tu, pastikan ada pahlawan platinum di situ. Samurai platinum. Ada 3. Setiap grup ada 1. Minimal 1 lah. Kan? Ada samurai platinum di pertama, kedua dan ketiga. 3 grup. Okay? Dan total samurai dalam kita punya askar tu ada 2,500. Kita ada 2,500 samurai yang sanggup mati berperang, kan, dalam kita punya tim, dalam kita punya kelompok tu, dalam kita punya clan. Okay. Jadi bila kita dah ada 2,500 samurai ini, bermakna kita sudah kuat. Kita sudah mencapai satu kekuatan yang diiktiraf oleh Shogun. Shogun kata, aku lantik engkau jadi daimyo dalam negeri ini. Engkau lah ketua dia. Sebab engkau ada 2,500 samurai yang sanggup mati untuk engkau. Sebagai reward, kan, kata Shogun tu, sebagai reward, engkau dapat tabung diamond. Jadi sekurang-kurangnya engkau punya gaji sebagai seorang daimyo ialah 30,000 ke atas. Or maybe 40,000. Okay. Campur-campur semua 40,000 lah. 40,000. So that is diamond. Diamond punya income ialah over 40,000. Now, kalau tak boleh yang tu, buat yang ni. Dia ada 2 jalan je. Ada 2 jalan saja. Ada 2 laluan saja. Nak jadi diamond tu. Ini yang senang sikit lah. Okay, ini yang senang sikit. Tidak perlu ada pangkat-pangkat pun dalam kita punya kelompok-kelompok itu. Okay, yang pentingnya tuan-tuan ada 2,500 total. Dan satu kelompok itu, tuan-tuan punya kelompok tidak boleh kurang daripada 5 kelompok. Tuan-tuan kena sponsor at least 5 people, 5 orang. Untuk bina 5 kelompok lah. Okay, tidak boleh kurang daripada 5. Kalau 4 tak boleh. Kalau tuan-tuan bina 4 kelompok tak jadi. Tidak boleh. Cara inilah. Cara yang ini tak boleh. Ini memerlukan tuan-tuan ada 5 kelompok. Jadi tuan-tuan kena sponsor 5 orang. Minimum 5 orang. Dan setiap kelompok itu tuan-tuan boleh ambil 500 orang samurai. Setiap kelompok itu 500 ada 5 kumpulan kali 500 bermakna ada 2,500 samurai yang akan berjuang untuk tuan-tuan. Okay. Jadi tuan-tuan dilantik jadi daimyo. Kan, ketua menteri lah. Untuk negeri itu. Negeri apa? Nagasaki. Okay, so 40,000 di peringkat awal tuan-tuan jadi daimyo. Kalau dah 2 tahun, 3 tahun jadi daimyo, boleh jadi tuan-tuan dapat 100,000, 200,000. Di peringkat awal tuan-tuan menjawat jawatan daimyo tu, paling kurang pun RM40,000 setiap bulan. Lebih lama tuan-tuan pegang jawatan daimyo tu, pegang jawatan diamond tu, lagi besar lah, kan?
40,000 naik pergi 50,000, 50,000 naik 60,000, 60,000 naik pergi 70,000, naik 100,000 dah. Aku pegang jawatan daimyo ni dah setahun setengah dah. Oi, dah 150,000 dah. Aku punya income. Ya, macam itulah. Ibarat macam itulah. Okay? Jadi bila dah jadi daimyo tu dah senang lah. Dah senang lah. Hidup dah senang. Hidup dah senang. Kerana adanya tuan-tuan punya bilangan tu dah besar. Bilangan pengikut itu dah besar. 2,500 dia akan naik dan naik sampai 3,000, 4,000, 10,000, 20,000 kan. Pengikut itu bertambah besar. Last sekali ialah perjalanan yang ketujuh. Perjalanan yang ketujuh tuan-tuan nak jadi shogun. Kan, jadi Perdana Menteri lah. Nak jadi Perdana Menteri. Berkuasa satu negara tu. Tuan-tuan yang berkuasa satu negara. Okay. So shogun itu dia perlu ada 50,000 orang samurai. 50,000 orang samurai yang sanggup mati untuk dia kan. 50,000 members nak capai crown diamond. Okay, umpama macam shogun. Tuan-tuan nak capai crown mesti ada 50,000 orang in your team. Tak kisah level berapa lah. Tidak kisah level berapa. But your team tidak boleh kurang daripada 5 kumpulan. Tidak boleh. Okay. Bila tuan-tuan nak jadi shogun tu, you mesti ada 5 daimyo. 5 cabang lah. Engkau ada 5 daimyo bawah engkau kan. Okay. Jaga 5 kumpulan. Setiap kumpulan tu tuan-tuan boleh ambil 10,000 samurai. 5 kumpulan. Satu kumpulan boleh ambil 10,000 orang samurai. 10,000 kali 5, 50,000. Kalau nak lebih senang, tuan-tuan sponsor lebih ramai. Let's say 10. Aku nak buka 10 clan lah. 10 clan. Sponsor 10. Jadi 10 grup, subgroup. Jadi tidak perlu pun 10,000, 5,000 pun jadilah. 5,000, 10. 10 kali 5,000, dah 50,000 kan. Okay, jadi maksimalnya 10,000 satu grup. Jadi kalau nak lebih senang, tuan-tuan buka lebih lebar sikit kepada 10 grup. Kalau nak lebih senang lagi, buka 20 grup. Ya, 20 grup. Aku ada 20 clan. Yamashita, Suzuki. 20 clan aku ada kan. Okay. Total 50,000 samurai. Tapi 20 clan. Kan. Itu lebih senang. Lebih senang begitu. Kan. Lebih banyak tuan-tuan punya grup. Lebih senang nak tuan-tuan naik pangkat tu. Okay. Sebab dia punya bilangan tu boleh rendah. Kan. Boleh rendah. Bilangan samurai dalam clan tu. Jadi kalau tuan-tuan nak jadi shogun, kan, tuan-tuan perlu ada 50,000 orang samurai tuan-tuan di belakang engkau tu, kan, engkau lah ketua dia, ketua kepada 50,000 samurai, barulah power kan, barulah power tu. Okay. Habis dah. Boleh 10:26. Masih ada masa lagi. Okay, that's it. That is the
Ini cara Sifu sampaikan berbeza malam ini supaya kita tidak boring. Kan kalau cara yang sama nanti boring. Oke, ilmunya sama aja. Sifu nak sampaikan macam mana tuan-tuan nak capai pangkat-pangkat tu, kan. Tapi malam ini kita cerita pasal samurai. Yang penting tuan-tuan ingat the number, bilangan tu. Syarat-syaratnya bilangan orang dalam setiap grup itu, contoh ingat yang itu. Oke. Nah, ini malam ni Sifu main samurai sebab Sifu tengok movie Musashi Miyamoto. Oke, ada soalan tuan-tuan nak tanya? Anybody got questions? Ini pelajaran tuan-tuan nak capai pangkat sebenarnya. Anybody ada soalan yang tak faham pasal cara naik pangkat tu? Jadi tuan-tuan tak forget about bronze punya berapa bonus bronze, berapa bonus silver, forget it. Ya, forget it. Lupakan saja tuan ya. Bronze, silver, gold, platinum, ni 4 pangkat ni. Bronze, silver, gold, platinum. Forget about the bonus. Berapa bonusnya tak kisahlah, tak penting. Tak penting bonus-bonus itu tak penting. What you need to know is the bonus untuk diamond. Itu yang penting. Okay. Aku pentingkan ialah berapa bonus diamond. Bonus diamond is more than 40,000. Okay. More than 40,000. Sebab bonus diamond itu dia bonus yang sudah stabil. Kerana dia ada pool. Dia ada tabung kat situ. Okay, jadi forget about bronze, forget about silver, forget about platinum, forget about gold, forget about platinum. Just focus on diamond punya income. Focus on that. Itu samurai itu kan. Focus on the diamond punya bonus. Okay. Kalau tak capai itu jangan berhenti. Jangan berhenti berperang. Berperang terus, berperang. Berperang dengan apa? Berperang dengan diri sendiri lah. Berperang dengan diri sendiri. You against time. Kita melawan masa kan. Melawan masa, melawan sifat-sifat negatif diri sendiri. Okay? Melawan sifat-sifat negatif diri sendiri. So, the spirit of samurai dalam live good ialah tuan-tuan berlawan dengan your negative attitude. You are fighting yourself. Aku ni bersifat negatif dari segi apa? Cek muhasabah diri sendiri. Aku ni penakut. Kan aku ni penakut lah. Kan nak cakap dengan orang pun takut. Nak cakap dengan orang pun takut. Sedangkan nak cakap dengan orang tu biasa je kan. Aku nak cakap dengan si Fatimah tu kan. Tak keluar-keluar aku punya suara. Nak cakap dengan dia tak keluar suara kan. Tapi kalau gosip keluar suara kan. Kalau cerita gosip laju pula. Tapi bila cerita bisnes tak boleh keluar. Kenapa tu? Bisnes tak nak keluar pula suara aku. Okay, jadi muhasabah diri sendiri. You are fighting tuan-tuan punya sifat negatif itu. Okay. Jadi tidak perlu tuan-tuan nak takut untuk sampaikan sesuatu mengenai live good kepada orang. Apa nak takut kan? Cumanya bila kita nak sampaikan tu kita kena ada adab-adabnya. Okay? Kena ada adab-adabnya, ada dia punya peraturan-peraturannya. Okay? Don't simply
Don't simply sampaikan lah kan, macam tu samurai tu. Dia tak boleh strike ya. Macam tadi nampak tu. Dia perhatikan dia punya lawan tu. Dia perhatikan lawan dia kan. Siapa nak make the first move kan. Okay. Jadi tidak boleh sembarang movement. Gerakan tu tak boleh sembarang gerakan tu. Nanti kita kena potong. Kita kena tebas, pam. Jadi belajarlah 3 tahun tu. Miyamoto Musashi tu dia 3 tahun dia belajar dalam satu bilik tu kan. Dalam bilik, tidak jumpa orang. 3 years. Dia belajar macam-macam ilmu, termasuklah The Art of War tu. Sun Tzu punya ilmu perang tu kan. Dia belajar 3 years. Baru dia keluar daripada bilik itu, baru dia merantau, baru dia berjalan kan. Sebelum dia berjalan, dia belajar dulu. Sama dalam bisnes kita Live Good ni tuan. You have to learn first. That's why I create the academy. Kenapa Sifu habis beratus jam, mungkin beribu jam Sifu buat academy tu. Ini bukan sekejap tu. Kan ribuan jam Sifu habis masa buat academy tu kan. Sebab di situlah Sifu nak orang masuk dan belajar. Dia belajar sebelum dia pergi berperang kan. Sebelum dia pergi berperang tu, merantau, on the journey, kita nak bekalkan dia dengan ilmu kan. Kan? Jangan sampai ada yang dia punya handphone kena ban lah, apalah kan. Because you don't learn the strategy dalam perang, the art of war tu. Marketing is berperang, menyampaikan ilmu Live Good ni. Kita buat marketing kan, dia macam perang tu tuan. Umpama perang. So one of the way, know your customer. Kenal customer dulu kan. Dia ini gaya apa? Dia punya main pedang dia gaya apa ni kan. Kena tahu dia punya gaya tu. Apa dia punya gaya ni? Kalau aku strike macam ni, dia strike apa? Know your customer. Jadi jangan buat hard selling, buat soft selling. Soft selling caranya ialah kita kenal orang dulu. Kita kenal dia dulu. Okay, nama engkau siapa? Engkau tinggal mana kan? Engkau suka apa? Apa hobi engkau? Get to know first lah. Kan? Dah kenal, barulah kita masuk bisnes. Sebab dia akan bercerita, dia akan masuk secara natural tuan-tuan. So, orang akan tanya kita, engkau buat apa? Kan? Aku buat ni, engkau buat apa pula? Kan? So it becomes your social circle. Okay? Jangan terus tembak kan? Jangan terus tembak. Tak kenal pun terus cerita Live Good. Tak kenal, dia tak kenal kita, kita tak kenal dia pun. Terus cerita Live Good kan? Engkau tahu tak Live Good ni bagus, dia nombor 1 dah, bla 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 bla. Kan? Tapi tak tahu dia, tak kenal dia. Orang tu tak kenal. Jadi last dia kata, spam. Kan? Orang ni dia cerita bisnes dengan aku, dia tak kenal aku pun. Report, tuan-tuan kena ban. Macam itulah. So proper. Do it properly. Sebab ini kita bukan buat seorang-seorang, kita buat secara berkumpulan. Okay, jangan risau tuan-tuan. Jangan risau berapa lama aku nak sponsor seorang ni kan. Tidak apa. As long as you do it consistently kan. Buat consistently. Okay. Bersembang dengan orang tu secara konsisten. Satu hari aku bersembang tak ramai, katalah aku bersembang 10 orang. 10 orang aku bersembang. Okey lah tu. Ya, tuan-tuan bersembang dengan 10 orang, tapi tuan-tuan bukan kira tuan-tuan punya kerja, tuan-tuan dikira kerja semua orang dalam kumpulan.
Kalau tuan-tuan punya kumpulan sudah ada 100 orang. My team 100 people. 100 people. Aku berbual dengan 10 orang. Tapi kawan-kawan aku ni yang 100, mereka pun berbual dengan 10 orang. 10 kali 100 dah 1000. 1000 perbualan berlaku dalam satu hari. Ada 1000 perbualan berlaku dalam satu hari. Dalam aku punya tim. Itu dikira tuan-tuan. Bonus itu dikira ikut kumpulan kita. Bukan your own kerja. Tapi your as a team. Sebab itu dipanggil bonus team. Team bonus. Team bonus. Okay, fast start bonus tu team bonus. Metric bonus tu team bonus. Matching bonus tu team bonus. They are all team bonus daripada group. Okay, team bonus kita ada fast start, matrix, matching dan pool. 4 bonus ni dalam kategori team bonus. Maksudnya daripada kerja berkumpulan. Okay, kerja berkumpulan, bukan kerja seorang-seorang. Jadi pentinglah kita ni buat kerja sikit-sikit tidak apa, tapi as satu jemaah, satu grup. Tapi maksud sikit-sikit itu bukan slow bukan slow. Kan bersembang dengan 10 orang ke 5 orang ke satu hari, itu kira sikit, tapi okeylah tu. Jangan kosong. Jangan kosong. Hari ini tidak ada satu orang pun aku bersembang. Bersembang, tuan-tuan, bukan pos. Bukan pos macam tu je. Bersembang. Bersembang boleh jadi main telefon, boleh. Bersembang boleh jadi tuan-tuan rakam audio. Tapi audio itu dibalas balik. Bukan sekali begitu. Dia mesti berbalas kan. Sama ada tuan-tuan call orang ke, main audio ke atau post ke, tapi post yang ada two-way conversation, dua hala. Baru dipanggil bersembang. Kalau tidak bukan bersembang namanya. Jadi tengok tuan-tuan punya perbualan tu, ada tak perbualan dalam satu hari? Aku hantar pada kawan aku respon. Ada tak macam tu? Kalau ada, itu perbualan dah. Kalau tak ada, aku post, tak ada pun orang respon. Bukan perbualan tu. Itu bukan perbualan. Kalau tak ada respon, tak ada feedback, bukan perbualan tu. Jadi yang dikira ialah bila ada perbualan, there is a response, dia ada conversation. Dalam bahasa Inggeris dipanggil engagement. Engagement itulah yang menghasilkan closing. Kalau tak ada engagement, tidak ada closing. Tidak ada closing. Jadi tuan-tuan kena pandai how to engage people. Kita kena pandai how to engage people. Itu penting tu. Kepandaian untuk menarik orang punya action supaya orang tu respon kita. Dia respon. Itu teknik tuan-tuan kena pelajari. Kerana itu teknik yang penting. Kita nak create engagement tu. Tuan-tuan nak guna Facebook ke apa ke, dalam Facebook kan, bila kita post orang komen. Itu engagement lah tu. Bila ada orang komen tu. Bila kita post Instagram ke apa-apa di social media. Kalau kita post something, people respond dalam komen, itu engagement lah. Kan? Engagement lah tu. Jadi tuan-tuan reply balik dia punya komen tu. Creating engagement penting. Sama dalam WhatsApp pun sama. Kita tak boleh, kita don't simply post tak ada respon, tak guna tuan-tuan. Kalau kita post tak ada respon, tak guna tu, membazir masa je. What we need ialah ada respon. Jadi posting kita tu mestilah meminta untuk direspon. Kan?
posting yang meminta untuk direspon kan. Tuan-tuan kena pandai lah posting. Okay? Dan itu biasanya dengan bertanya. Bertanya, tuan-tuan. Bertanya itu menghasilkan engagement. Kalau kita post yang bukan bertanya, kadang-kadang tidak ada respon. But when you asking questions, itu ada respon kan. Itu yang kita nak. Kita nak macam itulah. So ask question. Banyakkan ask question pada tuan-tuan punya prospek. Okay. Alright, so jam berapa dah? 10:43. Okay. Itu semangat samurai malam ni. Okay, ada soalan? Tak ada soalan, kita main lagu. Aku nak dengar cewek. Memandangmu walau selalu tak akan pernah beri jemu di hatiku. Menyapamu walau selalu masih terasa merdu bagai di awal jumpa. Mencari apa yang aku cari, merangkai rindunya hatiku. Bulan bawa bintang menari iringi langkahku. She sing sambil dia smile kan. Dia menyanyi sambil senyum. Malam hadir bawa diriku berjumpa denganmu. Dua hati satu tujuan melangkah bersama. Cinta hadir bawa diriku menyentuh indahnya. Memelukmu walau selalu tak akan pernah sanggup aku melepasnya. Kalau tuan-tuan nak tidur dengan pasangan, nyanyi lagu ni. Walau selalu masih terasa harum lembut di hatiku. Mencari apa yang aku cari, merangkai rindunya hatiku. Bulan bawa bintang menari iringi langkahku. Malam hadir bawa diriku berjumpa denganmu. Oh, dua hati satu tujuan melangkah bersama. Tajuknya memandangmu. Memandangmu. Cinta hadir bawa diriku menyentuh indahnya. Dua hati satu tujuan
melangkah bersama. Cinta hadir bawa diriku menyentuh indahnya. Oke.